Bertemu kembali rentasan berita edisi 680, saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Parlimen tanpa sidang rampas mandat rakyat. Siapa kuasa sah dalam bersatu? Orang Melayu nak apa sebenarnya? Untung jadi monyet yang dihargai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita paling panas sepanjang minggu ini ialah mengenai sidang parlimen yang dinanti-nantikan pada 18 Mei ini. Namun penantian itu hanya membuahkan kekecewaan apabila sidang tersebut dipendekkan kepada hanya beberapa jam daripada sehari mengikut rancangan awal. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof berkata, tiada sidang diadakan selepas yang di-Pertuan Agong menyampaikan titah diraja pada pagi itu. Alasannya pandemik wabak COVID-19 di negara ini yang masih belum reda sepenuhnya. Arahan memendekkan sidang parlimen itu dikeluarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Ketua Majlis Dewan Rakyat. Sebagai mengulas mengenai sekatan tersebut, Pakatan Harapan Bersatu dan Warisan telah mengeluarkan kenyataan bersama pada 14 Mei 2020. Arahan ini amat dikesali dan cukup mendukacitakan kerana parlimen seharusnya berfungsi sebagai wahana bagi suara rakyat dan tiang seri demokrasi. Ini juga merupakan kali pertama dalam sejarah lebih 6 dekad parlimen Malaysia di mana sebuah majlis mesyuarat berjalan tanpa sidang penuh. Tindakan ini semestinya akan dilihat oleh rakyat sebagai keengganan Perdana Menteri berhadapan dengan ahli-ahli parlimen pembangkang, kata mereka dalam satu kenyataan. Kenyataan tersebut juga membidas penukaran setiausaha Dewan Rakyat yang berkuat kuasa 13 Mei lalu. Tindakan ini amat membimbangkan kerana menimbulkan persepsi wujud pengaruh tidak wajar oleh pihak-pihak tertentu terhadap institusi parlimen. Kenyataan bersama ini disahkan oleh Presiden Keadilan yang juga Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng, Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Warisan Datuk Seri Syafiee Abdal. Walau apapun usaha ahli-ahli Parlimen Pembangkang dari Pakatan Harapan Bersatu dan Warisan untuk mengembalikan mandat rakyat ke tempat yang sepatutnya tidak terkesan akibat arahan-arahan ini dan akan diteruskan. Demikian bunyi komitmen yang dikeluarkan oleh pihak pemimpin pembangkang. Memendekkan sidang parlimen membawa dua implikasi besar. Pertama, Tun Dr. Mahathir tidak dapat membawa usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin walaupun ia diterima oleh Muhammad Arif. Kedua, perbahasan berhubung dengan krisis COVID-19 tidak dapat dilaksanakan. Kedua implikasi itu membawa maksud bahawa Kerajaan Perikatan Nasional lebih mengutamakan untuk mempertahankan kedudukannya setelah berjaya merampas kuasa susulan rangkas syaratan pada 24 Februari lalu berbanding kebajikan rakyat pasca COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB telah dijalankan untuk memberikan beberapa kelonggaran pergerakan sosial demi menghidupkan kembali sektor ekonomi di negara ini. PKPB telah diumumkan sendiri oleh Muhyiddin pada 1 Mei lalu dan berkuat kuasa bermula 4 Mei. Justru tidak masuk akal apabila COVID-19 kembali menjadi momok yang menggerungkan apabila persidangan parlimen dituntut untuk diadakan. Lalu rakyat bertanya di manakah Kerajaan Perikatan Nasional meletakkan kepatuhan terhadap keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang menerusi arahan yang tidak munasabah ini. Nampak jelas bahawa fungsi parlimen sebagai tiang seri demokrasi khususnya sebagai institusi semak dan imbang mengawasi perjalanan kerajaan telah dipersia-siakan. Tidak keterlaluan apabila rakyat melihat tindakan Kerajaan Perikatan Nasional memendekkan sidang parlimen ini bertitik tolak daripada isu legitimasi yang dihadapinya. Dalam bahasa mudah, Perikatan Nasional tidak memiliki bilangan majoriti ahli Dewan Rakyat untuk diangkat sebagai kerajaan yang sah di Malaysia. Mereka hanyalah perampas mandat rakyat.
Sudah beberapa minggu Parti Peribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu diperkatakan media ekoran keadaannya yang memiliki dua ketua yang bergerak menuju ke haluan yang berbeza. Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir bertegas menyokong Pakatan Harapan. Malah beliau mahu duduk di kerusi pembangkang ketika Parlimen bersidang. Sementara itu Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin memilih bersama UMNO, PAS dan GPS membentuk kerajaan pintu belakang atau tebuk atap. Beliau juga giat mengagihkan pelbagai ghanimah seperti jawatan menteri, timbalan menteri, pengerusi JLC dan sebagainya demi meraih sokongan. Tiba-tiba tular satu rakaman suara mirip dengan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Suara tersebut memberitahu mesyuarat supaya memberi kepercayaan kepada pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk memutuskan sama ada akan kekal atau meninggalkan Pakatan Harapan. Jika suara itu tulen, maka kuasa tertinggi yang sah dalam parti itu dipegang oleh pengerusi Bersatu, bukan Presiden Bersatu. Justru kenyataan Setiausaha Bersatu Datuk Marzuki Yahya pada 7 Mei lalu terpakai. Dalam kenyataan tersebut, Marzuki berkata, mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang bermesyuarat pada 23 Februari 2020 ingin saya ulangi bahawa tiada keputusan secara rasmi untuk Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan. Walaupun perkara tersebut dibahaskan, tetapi pada akhirnya keputusan sebulat suara memberi sepenuhnya kepercayaan kepada Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku pengerusi untuk membuat keputusan. Maka kenyataan bahawa kononnya keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi adalah untuk Bersatu keluar dari Pakatan Harapan adalah tidak tepat dan salah sama sekali. Lebih ironis, Marzuki mengingatkan dan ingin saya jelaskan, Bersatu tidak pernah menamakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Justru itu keputusan yang dibuat oleh ahli-ahli Parlimen Bersatu tidak boleh merubah ketetapan keputusan Majlis Pimpinan Tertinggi dan keputusan Bersatu tidak terikat dengan keputusan itu, tegasnya. Kenyataan Marzuki itu sebagai jawapan kepada dakwaan Ketua Penerangan Bersatu Dr. Muhammad Razi Jidin bahawa keputusan membentuk Perikatan Nasional itu muktamad dipersetujui oleh Tun Dr. Mahathir. Ekoran daripada rakaman audio itu satu kumpulan sekurang-kurangnya 15 pemimpin dan ahli Bersatu dilaporkan menulis surat kepada lembaga disiplin bagi mendesak tindakan diambil terhadap Muhyiddin Yassin kerana mengumumkan keluar daripada Pakatan Harapan tanpa persetujuan parti itu. Menurut laporan, kumpulan tersebut berkata beliau mengambil tindakan tidak sah untuk bergabung dengan Parti Barisan Nasional dan PAS bagi tujuan penubuhan kerajaan persekutuan mulai 1 Mac 2020 yang bercanggah dengan polisi asal Parti Bersatu semasa penubuhan untuk bersama-sama menganggotai Pakatan Harapan dalam perjuangan pilihan raya umum ke-14 dan mewujudkan kerajaan persekutuan bersama Pakatan Harapan. Sebelum ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam tulisannya berpendapat Bersatu akan terkontang-kanting pada pilihan raya umum ke-15. Ini kerana parti itu tidak mendapat kerjasama muafakat nasional iaitu gabungan UMNO, PAS dan ditolak oleh Pakatan Harapan. Ketetapan menolak Perikatan Nasional ini dibuat oleh Majlis Tertinggi UMNO dalam mesyuaratnya yang diadakan pada minggu lalu. Justru Bersatu, menurut pengerusinya, tiada pilihan tetapi kembali ke pangkuan Pakatan Harapan demi kelangsungannya sebagai Parti Melayu dan Bumiputera. Jika tidak, Bersatu akan terus melukut di tepi gantang UMNO yang percaya ia satu-satunya parti Melayu di negara ini. Minggu ini, politik orang Melayu kembali diperkatakan. Ia disebut oleh pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad sempena ulang tahun kedua kemenangan Pakatan Harapan. Kita harus ingat kita tubuh Bersatu bukan sebagai parti campuran seperti parti-parti lain. Kita tubuh Bersatu untuk orang Melayu dan Bumiputera. Sebabnya UMNO tidak lagi mengutamakan Melayu dan Bumiputera. Itu sebab kita tubuh Bersatu, katanya. Beliau melihat UMNO tidak berjuang untuk Melayu dan Bumiputera. Namun pemimpin Melayu mahu terus dilihat sebagai pejuang bangsa. Mereka tergesa-gesa membentuk kerajaan yang mereka namakan Perikatan Nasional, kononnya untuk merealisasikan konsep kerajaan Melayu Islam. Tetapi apabila disergah oleh Presiden MCA, Datuk Seri Wee Ka Siong, saya tak mahu dengar orang kata Perikatan Nasional Kerajaan Melayu Islam. Mereka terkedu. UMNO dan PAS terus membisu apabila dicabar dengan biadab sedemikian rupa oleh MCA yang hanya ada 2 kerusi parlimen. Jika hari ini Melayu hidup susah dan ketinggalan, ia adalah salah UMNO yang gagal memerintah dengan baik sejak merdeka, kata pemimpin Melayu dalam Parti Amanah Negara Amanah
Muhammad Faiz Fazil. Amanah merupakan parti politik yang didominasi oleh orang Melayu yang bersemangat politik reform. Kerana itu, ia bekerjasama dengan DAP dalam Pakatan Harapan kerana mahu membuang pegangan politik konservatif yang menjadikan tanah dan harta milik golongan bangsawan. Di sebalik itu, wujud di kalangan pemimpin yang masih berfikiran lama yang kemudiannya melakukan langkah syaratan bagi menubuhkan kerajaan yang dikatakan Melayu Islam. Mereka membentuk kerajaan dengan menjual slogan kerajaan tanpa DAP yang dinamakan Perikatan Nasional. Pemimpin ini percaya kepada undi teras Melayu yang dipegang oleh UMNO dan PAS yang berteraskan demografi luar bandar. Jelas Faiz, golongan ini masih berfikiran lama atau konservatif, bergantung hidup kepada bantuan kerajaan, dan mantra inilah yang membuatkan pemimpin Melayu korup masih ditampuk kuasa. Walaupun hakikatnya hidup orang Melayu di luar bandar tidak banyak berubah dari sudut sosio-ekonominya. Namun begitu katanya, mantra ini tetap menjadi pilihan pemimpin ini kerana percaya bahawa pemikiran orang Melayu sukar berubah walaupun di era moden kini. Mereka percaya bahawa orang Melayu sebegini tidak peduli tentang integriti dan demokrasi tulen asalkan Melayu serta sentimen perkauman ini masih lagi menebal dan sukar dicairkan, sungguh pun ia tidak mustahil. Pemimpin sebegini sanggup berkomplot dengan PAS dan UMNO bagi mendapat sokongan orang Melayu konservatif serta tidak percaya kepada anjakan atau reform dalam politik bagi merangka satu hala tuju baharu negara ini. Golongan inilah yang dikesali oleh Tun Dr. Mahathir kerana kembali menerima UMNO yang syarat dengan beban kartokrasi. Mereka sebenarnya masih menyimpan saka UMNO yang korup dan jauh dari semangat Islam. Anehnya, kumpulan inilah yang dipercayai oleh PAS. Seolah-olah matlamat menghalalkan cara itu sudah menjadi amalan. Percaya kepada UMNO yang tangan kanan mencuri, tangan kiri memberi, seolah-olah percaya kepada pendamping yang dianggap baik kerana berjaya menjaga tuannya walaupun asalnya adalah iblis. Akhirnya darah tuannya yang dihisap. Begitulah ibaratnya orang Melayu. Percaya kepada UMNO walaupun mereka korup akan membunuh nasib orang Melayu akhirnya, kata Faiz. Beliau berkata Melayu mampu bangkit sebagai kuasa besar sekiranya bersedia untuk berubah menjadi bangsa yang berdaya saing, dan inilah yang mahu diperjuangkan oleh Pakatan Harapan melalui Wawasan Kemakmuran Bersama. Faiz juga berkata Pakatan Harapan percaya bahawa Melayu perlu dibela tetapi bukan dengan sentimen perkauman, sebaliknya dengan perubahan pada jati diri yang berpendidikan, disiplin dan berdikari serta sikap sebegini sememangnya ada pada orang Melayu di bandar maupun kelas pertengahan. Malangnya sebahagian pemimpin Bersatu gagal menghayati politik reform kerana masih terperangkap dengan politik wang dan kepentingan diri. Dalam perjuangan segelintir pemimpin Melayu ini, yang rugi sebenarnya orang Melayu. Hukum agama tidak boleh diputar pusing sesuka hati. Apa yang agama kata halal tak boleh jadi haram. Begitu jugalah sebaliknya, kata pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah Ustaz Zulkarnain Abidin Al-Abyadi. Perubahan hukum dalam agama dibenarkan, tapi mohon kebenaran itu mesti diperolehi daripada agama. Agama maksudnya kitab Allah, sunnah Rasulullah dan ijtihad mujtahid, katanya. Menurut beliau, hukum politik dibuat oleh orang politik. Tak semestinya hukum politik menjadi hukum agama. Beliau berpendapat orang politik mempunyai kepentingan politik, termasuk mereka dari parti yang berlabelkan agama. Apabila sesebuah parti politik memakai label agama, berlakulah kecelaruan antara hukum agama dan hukum politik. Sama ada hukum agama dipolitikkan atau hukum politik diagamakan. Beliau berkata keluar parti politik adalah tindakan politik dan tidak wajar dihukum haram dari sudut agama. Tindakan ini membawa maksud hukum agama sudah dipolitikkan. Maknanya menjadikan hukum agama sebagai bahan untuk menguntungkan parti politik. Beliau merujuk kepada isu lompat parti yang dilihatnya sebagai kerja politik. Kita berbicara soal mandat rakyat melalui pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Wakil rakyat yang menang atas tiket Pakatan Harapan tak wajar khianati mandat rakyat itu, katanya. Bagaimanapun beliau tidak menggunakan istilah agama iaitu haram. Sebab bagi saya melompat keluar daripada Pakatan Harapan adalah tindakan politik. Jika melompat keluar kita kata haram dan melompat masuk kita kata halal, bermakna kita sudah memperdagangkan agama untuk tujuan dan laba politik. Kita jangan jadi seperti orang parti itu yang terus menjual agama sehingga kini parti mereka buat halal, parti lain buat haram. Melompat yang untung mereka halal, melompat yang untung pihak lain haram.
Beliau tidak menyebut nama parti itu, tetapi dipercayai pihak yang beliau maksudkan ialah Parti PAS. Penggunaan hukum agama halal dan haram secara sewenang-wenangnya dalam aktiviti politik adalah akar kepada pemikiran takfiri yang wajib dibanteras sehingga ke akar umbi, tegasnya. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang pula menggelar mereka yang melompat parti sebagai monyet. Katanya monyet berkenaan sudah tidak sabar untuk melompat ke pokok lain setelah mereka dapati pokok yang didudukinya sebelum ini kehabisan buah. Beliau berkata demikian sebagai mengecam tindakan mereka yang meninggalkan PAS bagi menyertai Parti Amanah Negara Amanah dan menyifatkan kumpulan itu seperti monyet yang tidak sabar, tidak setia kepada perjuangan. Ini monyet tidak tahu makna istiqamah. Sebaik sahaja mereka sudah tidak memiliki buah, mereka segera melompat ke pokok lain yang mempunyai buah-buahan. Katanya, ketika himpunan Fastaqim di Kota Baru seperti di peti M-Star 18 Oktober 2015, monyet adalah haiwan dan haiwan sudah tentu tidak kenal agama. Itulah yang dimaksudkan. Namun jika menguntungkan parti itu, usaha monyet disambut dengan gembira. Hukum sebagai monyet terus berubah. Contohnya, mereka yang melompat dari keadilan demi merampas kuasa di Putrajaya dan di Kedah. Malah UMNO yang dikafirkan kini menjadi rakan sekongkol untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih rakyat. Itulah yang berlaku apabila parti diibaratkan sebagai agama. Hukum parti itu adalah hukum agama. Lawan parti itu lawan agama. Pemimpin jangan ingat rakyat bodoh kerana rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.